Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Siti Nurdiati Zaidi dalam Dunia 11 Pagi. India mendakwa menempatkan ketumbukan tenteranya di sempadan Himalaya bagi menyaingi jumlah tentera China. Ia susulan pertempuran pertengahan bulan lalu. India mendakwa China memulakan ketegangan dengan mengerahkan sejumlah anggota tentera ke sempadan itu. Jurucakap Menteri Luar India Anurag Srivastava memberi amaran hubungan dua negara itu akan bertambah buruk. Dalam pertempuran 15 Jun lalu, 20 anggota tentera India maut. Setiausaha Agung Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres menggesa dunia memperkukuh kerjasama bagi menangani pandemik COVID-19. Pendekatan sejagat menjadi kunci kejayaan usaha itu. Ketika bercakap bersempena ulang tahun ke-75 Piagam PBB, Guterres berkata, dunia sedang menghadapi ujian besar menangani COVID-19, isu perubahan iklim selain isu ketidakadilan kaum dan ketidaksamaan. Kesemua perkara itu memerlukan penyelesaian menerusi kerjasama semua pihak. Bagi menangani COVID-19, setiap negara perlu diberikan akses sama rata kepada kesihatan selain kerjasama bagi memulihkan ekonomi. Keseluruhan kes COVID-19 di seluruh dunia kini melebihi 9.68 juta. Jumlah kematian mencecah 489,000. Brazil mencatat jumlah tertinggi kematian dalam tempoh 24 jam lalu iaitu 1,097 kes. Amerika Syarikat pula terus mencatat kes tertinggi mengatasi negara lain dengan 2.49 juta. Menteri Keuangan Mexico Arturo Herrera mendedahkan bahawa dirinya positif COVID-19 3 hari selepas pertemuan bersama Presiden Andres Manuel Lopez Obrador. Hadir sama pada pertemuan tersebut ialah Menteri Dalam Negeri serta beberapa pegawai kanan kerajaan. Herrera juga mengadakan pertemuan dengan 2 menteri lagi pada Selasa lalu. Berikutan itu, beliau berkata akan melakukan kuarantin dan bekerja dari rumah. Tempoh perintah darurat di Thailand akan dilanjutkan selama sebulan lagi sehingga akhir Julai. Pengumuman dibuat Majlis Keselamatan Negara bagi mengekang gelombang kedua pandemik COVID-19. Setiausaha Agung Majlis itu, Jeneral Somsak Rungsita berkata, keadaan di seluruh dunia tetap menjadi kebimbangan walaupun Thailand merekodkan hari ke-31 berturut-turut tanpa jangkitan tempatan. Di New York, seorang pegawai polis ditahan dan didakwa kerana memaut leher seorang lelaki ketika menahan mangsa. Dakwaan itu yang pertama ke atas anggota polis New York sejak kaedah tersebut diharamkan susulan kematian George Floyd. Jika sabit kesalahan, pegawai polis berkenaan, David Afanado, 39 tahun, boleh dihukum penjara 7 tahun. Dalam kejadian itu, mangsa Ricky Bellevue pengsan. Sukan Liverpool dinobatkan juara Liga Perdana Inggeris buat kali pertama selepas 30 tahun susulan kekalahan pencabar terdekat Manchester City kepada Chelsea 1-2 awal pagi tadi. Skuad Jurgen Klopp mengesahkan gelaran ke-19 klub dengan rekod baki 7 perlawanan. Selepas kemenangan 4-0 ke atas Crystal Palace awal pagi semalam, The Reds hanya memerlukan 2 mata untuk mengesahkan kejuaraan. Sementara itu, pengurus Liverpool Jurgen Klopp terharu ketika mendedikasikan gelaran juara Liga Perdana Inggeris buat pertama kali dalam tempoh 30 tahun. Katanya, ia adalah saat yang indah buat semua penyokong. Klopp bagaimanapun menggesa mereka agar tidak berkumpul di sekitar Stadium Anfield. Sebaliknya, mengikuti garis panduan penjarakan sosial bagi mengelak jangkitan COVID-19. Sambutan secara besar-besaran bagi meraihkan kejuaraan itu akan dibuat apabila situasi wabak kembali pulih. Terdahulu pada aksi di Stamford Bridge, Chelsea di depan menerusi gol Christian Pulisic minit ke-36 sebelum City menyamakan kedudukan hasil jaringan Kevin De Bruyne minit ke-55. Malang menimpa skuad Pep Guardiola apabila Fernandinho dilayangkan kad merah minit ke-77. Kelebihan itu digunakan The Blues dan mereka berjaya memperoleh gol kemenangan melalui sepakan penalti Willian seminit kemudian. Dengan kemenangan itu, Chelsea kini mengumpul 54 mata, 1 mata di belakang Leicester yang menghuni tangga ketiga.
Akhir sekali Konfederasi Persekutuan Utara Amerika Tengah dan Caribbean CONCACAF sah menangguhkan kelayakan Piala Dunia 2022 berikutan pengumuman Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA terhadap kalender perlawanan antarabangsa. Keputusan itu dibuat susulan wabak COVID-19 yang masih melanda di seluruh dunia. Sekian berita yang disunting oleh Norizan Omar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam sejahtera.